Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan murid-murid sekolah rendah dan menengah di negeri Perlis. Dalam video ini, anda semua akan mempelajari kursus asas menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan reka bentuk bagi projek di sekolah. Sebelum kursus bermula, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Sharifah Noor Akmal Said Mahmud, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia Perlis. Untuk makluman semua, kursus sejarah talian dalam talian ini merupakan sebahagian projek Hasanah Special Grant 4.0 iaitu projek kolaboratif CROSS Intervening in Literacy, Numeracy and Strengthening Problem-Oriented Project-Based Learning iaitu POPBL, delivery with teachers, middle leaders and students. Sekarang mari kita lihat dulu apa tujuan kursus ini diadakan. Tujuan kursus ini adalah bagi membolehkan guru dan murid menggunakan aplikasi Canva bagi menghasilkan poster dan juga slide pembentangan bagi projek POPBL di sekolah. Sebagai permulaan, mari kita mengenali apa itu aplikasi Canva. Canva ini merupakan suatu platform reka bentuk grafik dalam talian yang membolehkan pengguna mencipta pelbagai kandungan visual. Jadi apabila kita sebutkan platform dalam talian, ini bermakna semua pengguna apabila nak gunakan aplikasi Canva ni haruslah mempunyai capaian internet. Jadi apakah kandungan visual yang boleh dihasilkan oleh Canva? Sebagai contoh, dalam gambar ini, pengguna boleh menghasilkan poster, logo, risalah dan juga pelbagai lagi jenis reka bentuk. Okey, dalam kursus ini, saya akan menjalankan dua jenis tutorial iaitu tutorial 1 bagi menghasilkan poster dan tutorial 2 bagi menghasilkan slide pembentangan yang bersesuaian dengan projek POPBL di sekolah. Jadi, bagaimana kita nak hasilkan reka bentuk tersebut menggunakan aplikasi Canva? Okey, di dalam gambar ini saya sudah ringkaskan kepada 4 langkah mudah. Yang pertama sekali adalah pengguna hendaklah menetapkan template yang sesuai dengan keperluan anda. Sebagai contoh, kalau anda hendak hasilkan slide ataupun poster, anda kena pilih template poster ataupun template slide pembentangan. Seterusnya, pilih tema reka bentuk bersesuaian dengan projek anda. Di dalam Canva ini kita terdapat pelbagai ribuan template reka bentuk untuk pelbagai kandungan. Jadi anda hendaklah kena pilih tema yang bersesuaian. Contoh kalau untuk projek POPBL, kita pilihlah tema seperti STEM project ke, Science project ke, okey. Dan seterusnya apabila kita dah memilih tema yang sesuai, kita boleh ubah sesuai semula reka bentuk tersebut supaya sesuai dengan projek kita. Dan yang terakhir, apabila kita dah selesai ubah sesuai, kita boleh muat turun dan juga kongsikan reka bentuk yang telah dihasilkan kepada rakan-rakan ataupun guru di sekolah. Okey, jadi mari kita pergi ke tutorial yang pertama iaitu untuk menghasilkan poster. Di dalam tutorial 1 ini, saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan elemen-elemen asas yang terdapat di dalam Canva yang boleh digunakan untuk menambah baik ataupun meningkatkan kreativiti poster yang kita hasilkan. Yang pertama sekali adalah, contoh dekat sini adalah header bar. Header bar ni kita boleh gunakan untuk kita highlightkan sesuatu topik ataupun isi kandungan yang kita hendak persembahkan. Dan kemudian kita ada transparent gradient. Okey, untuk transparent gradient ni adalah sesuatu grafik yang kita gunakan untuk menambah baik latar belakang kita punya poster. Dan juga anda boleh menggunakan pelbagai jenis grafik yang terdapat dalam Canva. So, anda kena pilih grafik yang bersesuaian lah dengan projek anda. Manakah laman web Canva? So, laman web Canva adalah di https www.canva.com.
Ataupun anda juga boleh download aplikasi Canva ni di Google Play. So mana-manalah yang mengikut kemudahan anda. Selain aplikasi tu, kita juga boleh gunakan aplikasi Canva ni secara dalam talian lah. Dia punya website dia secara direct. Okey, so seterusnya saya akan terus pergi ke website Canva ni lah. Kita akan bermula di sini. Ini merupakan laman utama aplikasi Canva. Untuk tutorial pertama tadi, untuk menghasilkan poster, langkah pertama adalah anda perlu tetapkan template poster. Jadi anda boleh tetapkan template reka bentuk anda di sini. Sebagai contoh, dekat sini kita ada template poster berbentuk portrait. Dan lain-lain lagi. Sekiranya template reka bentuk anda tak ada di sini, anda boleh tekan more dan see all. Jadi di sini anda boleh lihat template poster yang lain seperti portrait dan juga template berbentuk landscape. Sekiranya anda hendak menghasilkan poster berbentuk ataupun saiz lain daripada yang dekat sini, anda boleh terus ke custom size, masukkan nilai lebar dan juga ketinggian dan adjust dia punya units lah, sama ada sentimeter, milimeter ataupun inci. Jadi untuk tutorial ni saya hanya pilih standard di sini saja, iaitu portrait, poster. Kemudian anda akan dibawa ke laman editor Canva. Jadi tekan untuk continue dekat laman web di sinilah. Okey, ini adalah laman editor Canva. Langkah kedua pula adalah anda akan tetapkan tema untuk reka bentuk. Sekiranya anda melakukan projek POPBL, anda boleh menggunakan kata kunci seperti Science Project ataupun STEM Project. Untuk mencari tema reka bentuk, pergi ke bahagian Design dan masukkan kata kunci iaitu Science Project. Jadi di sini akan keluarlah reka bentuk yang pelbagai untuk projek anda yang anda boleh gunakan. Jadi untuk tutorial saya akan pilih salah satu reka bentuk di sini iaitu reka bentuk ini yang diberi nama Colorful Illustrated Science Information Poster. Okey, di dalam tugasan nanti anda boleh masukkan informasi mengenai tema reka bentuk ke dalam soalan tugasan nanti ya. Okey, tekan untuk mendapatkan reka bentuk poster. Kemudian langkah pertama adalah anda boleh edit tajuk poster tersebut. Anda padam tajuk yang tidak diperlukan dan kemudian anda boleh gunakan elemen yang saya sebut tadi iaitu header tab. Jadi masukkan kata kunci header tab dan akan keluarlah pelbagai header tab yang terdapat di dalam aplikasi Canva. Jadi saya akan gunakan header tab yang telah saya simpan. Anda boleh simpan reka bentuk ataupun elemen-elemen untuk memudahkan anda mencarinya. Sebagai contoh, saya akan gunakan header tab yang ini yang telah saya simpan. Okey, jadi anda sesuaikan kebesaran dia dan juga anda tulislah tajuk projek anda. Sebagai contoh, saya akan menghasilkan sabun wangi daripada minyak terpakai. Jadi anda boleh ubah sesuai saiz dan tulisan poster. Pastikan tajuk di poster tu adalah tajuk yang mudah dibaca dan menarik perhatian. Kemudian juga untuk poster anda boleh serlahkan bagaimana produk anda dan juga bahan mentah yang anda gunakan. Anda boleh masukkan gambar berdasarkan gambar projek anda lah, iaitu di bahagian upload di sini. Okey, ini merupakan contoh-contoh gambar yang telah di-upload sebelum ini. Saya akan menggunakan gambar melalui elemen. Saya masukkan kata kunci seperti sabun. Akan keluar gambar sabun dan anda bolehlah pilih gambar sabun yang berkaitan. Sebagai contoh, saya akan pilih gambar ini sebagai kita kata yang utama. Dan saya akan juga gunakan lagi satu gambar untuk dimasukkan ke dalam frame.
dan anda boleh ubah suai kedudukan gambar. Okay, untuk menampakkan gambar produk anda tu lebih menyelah, anda boleh buangkan dia punya latar belakang melalui background removal. Selain itu, anda juga boleh masukkan bahan mentah lah yang anda gunakan seperti oil. So, saya cari gambar oil dan saya akan gunakan di bahagian utama poster jugalah. So, sama juga saya akan remove ataupun buang latar belakang untuk menyelahkan lagi gambar tu. Dan saya akan ubah kedudukan tajuk. Okey, so kalau anda lihat dekat sini ada juga gambar-gambar yang tidak berkaitan. So anda hanya perlu buang dan ganti semulalah dengan gambar yang berkaitan. Okey, dekat sini juga anda boleh ubahlah dari segi tulisan dia lah. Jadi ini anda boleh lakukan kemudian. Saya tunjukkan yang secara general sahaja. Selain itu, anda juga boleh gunakan latar belakang yang berbeza lah untuk menyelahkan lagi poster anda. Sebagai contoh, saya masukkan kata kunci transparent gradient, iaitu latar belakang yang ada luksina dan juga ada perbezaan warna lah. Okay, jadi kita tengok di bahagian foto, gambar dan kemudian anda boleh pilihlah gambar-gambar gradient yang bersesuaian. Sebagai contoh, saya pilih gambar gradient ini. Okey. Anda klik kanan dan replace background. So anda tengok poster anda terus berubah warna lah. Jadi warna dia ada, kita panggil tona color. Okay, untuk poster pun anda memerlukan tona warna yang bersesuaian dan menarik lah. Jadi setelah siap, anda ubah suai dekat bahagian sini. Anda boleh namakan semulalah anda punya tajuk reka bentuk. Sebagai contoh, saya hanya letakkan nama sabun wangi. Okey. Dan kemudian untuk menyimpan anda punya reka bentuk, anda pergi kepada panel share di bahagian atas, klik dan anda tekan download. Untuk download, anda boleh memilih file type ataupun file yang bersesuaian lah. Selalunya kita akan save dalam bentuk PDF, PNG ataupun JPG lah. Dan untuk ni saya akan pilih PNG. Dan anda tekan download. Jadi anda punya reka bentuk tu akan terus disimpan di dalam komputer. Untuk tutorial kedua iaitu menghasilkan slide pembentangan, saya akan tunjukkan penggunaan elemen-elemen asas juga di dalam aplikasi Canva. Sebagai contohnya, kita akan menggunakan teks iaitu tulisan yang pelbagai bentuk lah. Dan kemudian kita ada juga read frame iaitu frame untuk menjadikan gambar kita lebih menarik. Dan juga selalunya di dalam slide pembentangan kita akan menggunakan elemen infografik iaitu untuk menerangkan tentang proses, bahan-bahan dan juga kelebihan produk kita lah secara infografik, secara lebih menarik. Sebagaimana tutorial pertama tadi sekali, langkah pertama adalah tetapkan template reka bentuk. Jadi untuk menghasilkan slide pembentangan, kita akan pilih template presentation. Anda akan dibawa ke laman editor Canva. Untuk menghasilkan slide pembentangan untuk projek POPBL, anda boleh menggunakan kata kunci seperti STEM project. Saya masukkan kata kunci STEM project dan akan keluarlah slide pembentangan bertemakan STEM project. Jadi pilih saja salah satu dan anda boleh gunakan sama ada secara berasingan ataupun ke semua muka surat. Jadi saya just klik apply all 19 pages. Jadi pertama sekali anda boleh lakukan adalah untuk menukar muka surat hadapan lah kepada slide pembentangan untuk menjadikannya lebih menarik. Jadi apa saja yang tak berkaitan anda delete.
Dan seperti saya bagi tahu tadi, saya akan gunakan elemen dan saya akan guna frame untuk gambar, untuk menyelahkan lagi gambar. Jadi saya akan gunakan rib frame, iaitu frame yang terkoyak lah kalau dalam bahasa Melayunya. Jadi saya akan pilih rib frame yang bersesuaian lah dengan muka hadapan. So saya akan pilih rib frame jenis ini dan drag sahaja ke mana yang anda kendaki. Jadi anda adjust size frame tersebut. Jadi di muka hadapan anda boleh masukkanlah gambar produk anda. Jadi saya akan ambil gambar daripada yang saya telah simpan. Saya akan pilih gambar sabun wangi yang menarik seperti ini. Jadi anda klik dan anda drag masuk ke dalam frame tadi. Jadi anda boleh ubah suai gambar tadi mengikut kesesuaian dan kemudian anda boleh tunjukkan juga gambar bahan mentah anda lah. Seperti minyak. Okay, disebabkan tak ada gambar. Okay, ada gambar minyak. Saya akan pilih gambar minyak dan saya akan masukkan dekat sini. Frame di sebelahnya. Okay, anda boleh ubah suai lah kedudukan gambar. Dan juga kemudian anda boleh ubah suai dari segi transparansi ataupun look sinar lah untuk memberikan efek yang lebih timbul lah. Okey, seterusnya anda boleh gunakan teks untuk mendapatkan teks di muka depan yang menarik. Jadi anda tekan saja teks dan anda pilih teks yang bersesuaian lah. Sebagai contoh saya akan gunakan teks inilah sepatutnya. Okey, teks ini. Okey, letakkanlah nama produk anda. Contohnya, saya namakan sabun saya ni Cuci Lestari. Anda ubah supaya muat. Dan anda tulislah nama produk anda apa. Sebagai contoh sabun Lestari, Cuci Lestari adalah sabun wangi daripada minyak terpakai. Anda boleh ubah suai saiz dan warna. Mengikut kesesuaian. Okey. Dan selalunya di muka hadapan anda boleh masukkan logo sekolah lah. Saya akan cari di bahagian upload. Kalau anda ada gambar logo sekolah anda dan cuma pilih dan masukkan logo sekolah. Bagi contoh saja. Jadi di muka hadapan tu anda dapat tunjukkan apa produk dan juga apa bahan mentah yang anda gunakan. Seterusnya saya akan tunjuk sedikit saja lagi iaitu di bahagian isi kandungan lah. Untuk bahagian isi kandungan, untuk menjadikannya lebih menarik, anda boleh menggunakan elemen infografik. So infografik ni terdapat banyak jenis infografik. Sebagai contoh, anda nak tunjukkan apa kelebihan produk anda. So anda carilah infografik yang bersesuaian. Okay, sebagai contoh saya gunakan infografik ini. Dan anda hanya perlu masukkan teks kelebihan seperti menjimatkan wang. Okay, anda suruh anda adjust tulisan dan letaklah di di infografik anda. Contoh dekat sini anda boleh tulis kelebihan.
Okey. Seterusnya anda boleh ubah suailah reka bentuk dan saya akan tunjukkan seterusnya adalah bagaimana untuk memasukkan animasi. Jadi hanya anda tekan dekat slide yang berkenaan dan kemudian akan ada animasi, anda hanya tambahkan. Anda boleh menambahkan secara berasingan lah, iaitu anda tekan pada elemen yang berkenaan ataupun anda boleh menggunakan secara muka surat lah secara keseluruhan. So untuk mudah saya just pilih untuk keseluruhan iaitu parti. So secara automatik semua elemen adalah berubah. Jadi sebelum selesai anda boleh ubah nama anda punya file iaitu sabun wangi dan anda boleh muat turun kepada bentuk PDF ataupun bentuk PowerPoint. Tetapi untuk makluman, kalau anda muat turun dalam bentuk PowerPoint, anda punya animasi akan hilanglah. Dia hanya save kandungan saja. Jadi kalau anda hendak simpan animasi tersebut, anda boleh present secara direct lah daripada Canva, iaitu pergi ke panel present dan present secara full screen ataupun presenter view.